Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani. Keputusan Malaysia dan juga Singapura untuk mengesahkan perjanjian dua hala projek kereta api berkelajuan tinggi Malaysia-Singapura ditamatkan menjadi perbualan sepanjang minggu ini. Dari aspek ekonominya, ramai beranggapan Malaysia terpaksa membuat keputusan besar ini kerana situasi keadaan negara kita ataupun ekonomi domestik negara terpaksa menumpukan bagaimana kita menangani pandemik ataupun impak pandemik COVID-19 kerana ramai yang terkesan dan kos yang terpaksa dibelanjakan untuk menangani pandemik COVID-19 mungkin memustahilkan diteruskan projek mega ini. Bagi setengah pihak beranggapan kita kerugian banyak perkara, terutama dalam melihat projek yang berimpak tinggi dari aspek menjadi satu tarikan kepada pelaburan terus asing FDI kerana kita memerlukan satu model-model sebegini untuk kita bersaing seperti Singapura. Adakah kita akan gagal menarik lebih banyak FDI dengan ditamatkan projek HSR ini? Dari aspek industri rail, adakah ia akan terbantut kerana kita ingin meneroka dalam pelan pengangkutan negara 2019 hingga 2030 bahawa industri rail ini perlu dimaksimalkan. Bagaimana negara menggunakan segala kemampuan industri rail kerana kita ada kemampuan dengan pembinaan ECRL, dengan landasan berkembar antara Padang Besar hinggalah ke Johor Bahru, MRT 1, MRT 2 dan akan datang MRT 3. Begitu juga beberapa projek berkaitan dengan rail di negara kita. Jadi di talian melalui Skype pada petang ini, pada malam ini, saya bersama dengan Dr. Muhammad Fahmi Abdullah dari Fellow Penyelidik Utama Kumpulan Integrasi OISIS Universiti Tun Hussein On di Parit Raja, Johor. Assalamualaikum Dr. Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau cerita real ni tak ada orang lain lah. Saya kena panggil Dr. Fahmi. Okey, sebagai respon awal, sebagai orang yang melihat industri real begitu dekat dalam banyak kajian-kajian akademik dan juga industri, Dr. Fahmi dan juga rakan-rakan di UTHM melihat ini sebagai satu game changer jika dapat diteruskan kerana projek ini berskala mega, memakan kos lebih daripada 60 bilion. Jadi dengan keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan, apa reaksi Dr. Fahmi apabila HSR ditamatkan? Perkara pertama sekali yang boleh saya respon adalah sedikit mengecewakan kerana projek ini sebenarnya menjadi salah satu daripada agenda negara untuk menukar daripada aspek skala ekonomi baharu. Kita katakan ini sebagai salah satu daripada skala ekonomi baru di mana perubahan yang kita lakukan untuk ke arah yang lebih maju kerana kita sekarang ini ke arah revolusi perindustrian 4.0. Jadi apabila kerajaan memutuskan bahawa projek ini tidak diteruskan, banyak perkara yang seharusnya kerajaan teliti dan perlu diubah dan juga perlu difikirkan terutamanya daripada aspek pembangunan terhadap kawasan-kawasan yang terlibat. Kerana saya yakin dan percaya pemain industri terutamanya telah pun membuat suatu jangkaan pelan jangka panjang sekiranya projek ini diteruskan dengan pembangunan di sekitar laluan ataupun jajaran. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, kita perlu melihat kerajaan perlu menilai semula daripada aspek pembangunan di sekitarnya, pelan perancangan jangka masa panjang, apakah tumpuan ataupun dasar utama kerajaan untuk meningkatkan kapasiti penggunaan pengangkutan awam khususnya di kalangan masyarakat. Okey. Susulan dari itu, dari aspek sosioekonomi, apakah yang paling terkesan apabila projek HSR, projek kereta api berkelajuan tinggi ini ditamatkan, khususnya bagi jajaran yang dikatakan akan mencipta satu projek rentas sempadan. Model-model yang kita rujuk adalah seperti bagaimana Osaka dan juga Tokyo itu dapat dibangunkan dalam jajaran Shinkansen yang dibina oleh pihak kerajaan Jepun.
Begitu juga Shinkansen ataupun projek berkelajuan tinggi antara Taipei dan Kaohsiung di Taiwan itu. Jadi model itu dikatakan boleh kataupun memberi impak ekonomi tinggi ataupun impak ekonomi baru kepada Malaysia, Singapura, tetapi ia tidak dapat dijalankan. Jadi bagaimana jajaran ini dapat dibangunkan dalam mungkin skala-skala yang lain? Pandangan Dr. Fahmi. Apabila kerajaan mengumumkan pembinaan projek HSR ini pada tahun 2016, begitu banyak inisiatif yang telah pun dilakukan, terutamanya di peringkat industri ataupun pihak swasta dan juga kerajaan. Kita ambil sebagai contoh jajaran di Negeri Sembilan sendiri, di mana kerajaan negeri telah mengisytiharkan ataupun telah mengumumkan satu kawasan yang dikatakan sebagai Lembah Wawasan 2.0, di mana Negeri Sembilan akan membangunkan satu kawasan yang meliputi perindustrian dan juga penduduk di kawasan tersebut yang dijangka menarik pelaburan luar sebanyak 294 bilion ringgit. Begitu juga di Bandar Malaysia, di mana Bandar Malaysia itu dibangunkan hasil cetusan daripada projek pembinaan pengangkutan awam HSR. Begitu juga dengan EduHub Pendidikan Paguh yang berada di Muar, di mana syarikat swasta telah pun memberikan pelaburan yang begitu besar terhadap pembangunan infrastruktur, industri dan juga penempatan. Malah kalau kita lihat sendiri, kebanyakan mereka yang membuat pelaburan daripada aspek sektor hartanah bukan berada di situ, bukan tinggal di situ, tetapi mereka membeli adalah kerana sebab pelaburan yang telah pun dilakukan oleh kerajaan dengan pembinaan HSR. Jadi kesannya apabila HSR ini tidak dijalankan, kita masih lagi mencari-cari apakah yang akan terjadi kepada suatu pembangunan dalam sebuah bandar itu. Kita tidak mahu nanti pembangunan sebuah bandar itu jadi sebagai bandar mati ataupun bandar hantu, di mana projek HSR tidak dapat dijalankan, kegiatan ekonomi tidak dapat diteruskan, maka dia akan menghantui pembangunan ataupun merencatkan ekonomi dalam bandar di sekitar jajaran tersebut. Itu pandangan saya. Ya, Dr. Fahmi, dari aspek itu, projek HSR antara objektif utama adalah untuk merapatkan jurang ekonomi antara wilayah. Sebab itu jajaran ini melalui bandar-bandar yang mungkin jadi lapisan kedua dari bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Pulau Pinang. Tetapi ia melalui bandar-bandar seperti Batu Pahat, Muar, seperti Edu City itu di Pagoh dan juga bandar wawasan 2.0 di Nilai dan juga Melaka di Air Keroh. Jadi apa akan jadi kepada bandar-bandar ini? Sedangkan pelaburan pihak swasta, pihak kerajaan sudah pun berlaku untuk menarik lebih banyak pelaburan dan kegiatan komersial untuk menaikkan nilai ekonomi pasaran harta tanah di kawasan bandar ini. Jadi apakah akan terjadi seterusnya? Kita melihat sebenarnya sekarang ini telah pun berlaku kemasukan pelaburan apabila pihak kerajaan telah ingin melaksanakan HSR. Dan apabila pihak kerajaan membatalkan HSR ini, kita berkemungkinan akan merasakan kesan yang sangat besar daripada aspek pendudukan satu kawasan. Yang kedua, yang pertama, yang kedua, peningkatan nilai hartanah itu tidak akan berlaku kerana pelaburan di luar tidak masuk ke dalam negara, dan sudah pasti dia akan merencatkan ekonomi setempat dan menjadikan bandar itu tidaklah berbeza seperti bandar-bandar yang sedia ada, kerana tidak berlaku daripada aspek pembinaan teknologi, peluang pekerjaan pun tidak dapat ditingkatkan di kawasan tersebut. Maksudnya kita tidak boleh bergerak ke hadapan kerana ekonomi itu statik dan berkemungkinan ia akan lebih buruk lagi kerana ia tidak dapat dimangkin ataupun tidak dapat disokong oleh pembangunan ataupun projek yang bagi saya boleh memberikan manfaat pada masa hadapan. Menurut Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed, antara beliau katakan ketika ditemubal oleh Esrawani, walaupun ditamatkan tetapi kerajaan ada beberapa langkah-langkah
yang ingin dilaksanakan walaupun antara cadangannya meneruskan HSR ini tetapi hanya dari Kuala Lumpur menuju Johor Bahru saja. Beliau mengatakan ini hanyalah spekulasi, belum ada tindakan ataupun keputusan dari pihak kerajaan. Jadi adakah wajar kalau ingin diteruskan di masa hadapan projek antara Kuala Lumpur dan Johor Bahru ini dengan model yang sama hanya berhenti setakat Johor Bahru? Adakah viable? Adakah wajar diteruskan ataupun perlu dilihat dengan model-model lain kerana mungkin dari sudut return ekonomi itu tidak sama apabila melangkaui sepadan Singapura? Kita kena faham pembangunan projek SSR ini sebenarnya dia merupakan suatu bentuk model baharu dalam kita mempelbagaikan ekonomi yang menghubungkan di antara dua buah negara yang menjadi salah satu ekonomi yang memegang ekonomi di Asia Tenggara iaitu Singapura dan Malaysia. Tetapi sekiranya pihak kerajaan merasakan mungkin projek ini akan diteruskan pada masa hadapan tetapi ia hanya melibatkan di Kuala Lumpur hinggalah ke Johor Bahru, mungkin kita boleh menggunakan pendekatan yang berbeza sedikit. Di mana pendekatannya kita boleh memfokuskan kepada bilangan penumpang dan juga barang-barang berjurus kepada penumpang dan barang-barang. Maksudnya kereta api itu dia memfokuskan kepada dua perkara lah, iaitu penumpang dan barang-barang. Contohnya kalau kita lihat di Arab Saudi, SSR di Arab Saudi, di mana kereta api yang disediakan kemudahannya kepada penduduk itu bukan sahaja untuk penumpang tetapi untuk barang-barang. Dan barang-barang perkhidmatan yang ada di dalam kereta api itu sebenarnya yang memberikan pendapatan yang lebih besar berbanding para penumpang. Maksudnya kita memfokus bukan hanya kepada penumpang tetapi juga kepada barang-barang. Dan pada masa sama juga mungkin daripada situ kita boleh memikirkan jajaran baru sekiranya pihak kerajaan memutuskan daripada KL ke Johor Bahru, contohnya daripada JB ke Batu Pahat, Batu Pahat kepada Muar kepada Melaka dan juga Tampin. Maksudnya daripada Tampin itu kita ada jajaran tambahan daripada Gemas ke Johor Bahru dan Melaka ke Johor Bahru. Kita ikut daripada aspek laluan highway kita lah yang sedia ada. Itu pandangan saya lah. Dari aspek pemindahan teknologi, pihak UiTM pastinya mungkin agak terkilan dengan pembatalan ini kerana center berkaitan dengan industri rel ini ada dilakukan dengan begitu aktif sekali di UiTM. Tetapi walau apapun kita tidak perlu orang kata pun rasa begitu terkilan kerana kita masih ada ruang-ruang yang perlu kita pertingkatkan. Jadi bagaimana kita perlu mengungguli industri rel ini walaupun dengan penamatan HSR ini, Dr. Fahmi? Yang pertamanya adalah pembangunan sumber manusia kerana kita kena faham walaupun pembatalan ini dilakukan, kita masih lagi jauh ketinggalan berbanding negara-negara maju yang menerajui industri rel ini. Maksudnya kita masih lagi kurang tenaga pakar di dalam industri rel. Maksudnya tanggungjawab universiti juga perlulah melahirkan tenaga pakar yang mampu untuk menerajui. Kita sekarang ini kita perlu ubah daripada kita menjadi pengguna kepada kita menjadi pencipta di dalam suatu teknologi yang berkaitan dengan industri rel. Yang kedua, aspek penyelidikan juga perlu ditingkatkan kerana di samping kita sekadar mengumumkan saja projek-projek baru berkaitan dengan industri rel, aspek penyelidikan perlu digembeling lebih tinggi lagi supaya apa sahaja rencana yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan itu menetapi
sasaran ataupun matlamat dan memberikan sumbangan sosioekonomi kepada masyarakat. Ya, itu yang saya ingin sentuh. Bagaimana Dr. Fahmi melihat kita sering berbangga dengan projek-projek mega, tetapi kita tidak ada keupayaan untuk menjadi seorang ataupun pendahului ataupun peneroka, pencipta dalam industri ini. Misalnya kita sudah ada lama dah dalam industri ini berkaitan dengan kereta api seperti kereta api Tanah Melayu KTM. Tetapi kita saban tahun kita melihat KTM melalui kerugian yang bukan sedikit beratus-ratus juta dan terpaksa disuntik oleh pihak kerajaan. Begitu juga kapasiti penggunaan ruang kargo-kargo rail ini dan juga penumpang begitu kurang ataupun tidak mencapai kapasiti maksimum seperti yang dimahukan. Jadi dalam konteks indeks ataupun bagaimana pelan pengangkutan awam negara dan juga komersial berkaitan dengan industrial ini perlu kita lihat secara serius. Bukan hanya berbangga dengan projek besar tetapi dari sudut penggunaan, utilization dan juga integrasi dengan model-model pengangkutan seperti highway, pelabuhan itu kita tidak maksimalkan. Betul perkara itu. Seharusnya sebenarnya industri rail, mereka yang terlibat pada industri ini perlulah mengubah model perniagaan yang sedia ada. Kerana bagi saya melihat model perniagaan yang sedia ada ini seolah-olah kita hanya menguruskan operasi harian industri rail ataupun pengangkutan rail di Malaysia. Model perniagaan itu perlulah lebih memfokuskan kepada bagaimana kita nak meningkatkan kepakaran di kalangan pekerja, bagaimana kita nak meningkatkan keuntungan industri rail itu sendiri. Mungkin kita boleh memfokuskan kepada aspek non-fair profit, di mana ia salah satu daripada pendapatan kepada industri rail ini juga. Begitu juga kita bagaimana kita menguruskan daripada aspek pengurusan stok atau rolling stock yang ada di industri rail. Perkara-perkara ini sepatutnya kita perlu memikirkan supaya model perniagaan industri rail itu bukan sekadar kita ini dianggap sebagai pengguna, tetapi juga kita ini dianggap sebagai juara kepada penguasaan teknologi yang kita laksanakan di Malaysia. Kalau HSR itu ditamatkan, sudah ada keputusannya, kerajaan terpaksa membayar pampasan kepada pihak Singapura, tetapi kita masih ada projek-projek yang berskala besar, berskala mega seperti ECRL dari Pelabuhan Kelang hinggalah ke Tumpat Kelantan. Kita masih ada projek double tracking antara Padang Besar hinggalah ke Johor Bahru. Bagaimana kita memanfaatkan dua projek ini dan selain daripada projek-projek yang ada di Lembah Kelang, MRT 2, MRT 3, RTS antara Woodlands dan juga Johor Bahru dan akan datang mungkin di Pulau Pinang ada LRT projek dan sebagainya. Dr. Fahmi. Yang paling penting sekali adalah bagi saya lah tidak lain dan tidak bukan pembangunan sumber manusia itu sendiri. Kerana pembangunan sumber manusia itu untuk kita melahirkan tenaga pakar, untuk kita mendahului daripada negara lain, kita memerlukan tenaga pakar yang sangat banyak. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, kita kenalah memastikan bahawa jajaran sedia ada, contohnya ECRL itu, memberikan manfaat dan memaksimumkan penggunaannya sama ada untuk laluan kargo ataupun untuk penumpang, untuk memberikan manfaat kepada negara. Bagi saya, apa yang penting sekarang ini adalah pihak kerajaan perlu memastikan bahawa projek yang ingin dilaksanakan itu perlulah memberikan impak yang sepenuhnya kepada masyarakat melalui projek-projek yang telah pun ditetapkan dan dilaksanakan. Kerjasama dengan pihak industri. Tanpa kerjasama ini, pihak universiti yang akan membina ataupun melahirkan lebih ramai tenaga modal insan berkemahiran tinggi dalam industri ini tidak akan terlaksana. Adakah kita sudah menggunakan kapasiti yang maksimum untuk membawa industri bersama memindahkan teknologi, melabur dalam melahirkan lebih ramai modal insan, Dr. Fahmi? So far setakat ini, Alhamdulillah, kita nampak begitu banyak, bukan sahaja UEHM juga, tetapi banyak beberapa universiti telah pun mengambil inisiatif bergerak ke hadapan
di mana kita sentiasa berhubung di antara satu sama lain, membincangkan berkaitan bagaimana sebagai sebuah institusi pengajian tinggi ini untuk melahirkan tenaga pakar dalam bidang teknologi ataupun dalam bidang pengurusan. Kerana bagi kita tidak ada apa-apa manfaat ataupun faedah sekiranya sebuah projek itu tidak melibatkan bakat tempatan. Pada masa yang sama juga sekarang ini saya melihat bahawa banyak universiti telah pun menawarkan banyak program yang menjurus kepada teknologi rail. Di UTHM sendiri sudah pasti kita memang mempunyai program ijazah sarjana muda yang memfokuskan kepada bidang kejuruteraan rail. Begitu juga kita juga menawarkan banyak lagi bidang dalam di peringkat sarjana ataupun peringkat doktor. Begitu juga dengan universiti-universiti lain. Di UniKL sendiri juga mereka menawarkan ijazah sarjana muda dan juga di peringkat doktor falsafah ataupun sarjana untuk meningkatkan lagi pengetahuan sebagai persediaan sumber manusia kepada pihak industri agar kita dapat meningkatkan keboleh capaian ataupun keboleh pasaran graduan dan juga meningkatkan pendapatan negara melalui pembangunan sumber manusia ini. Dengan pelaburan yang berbilion ringgit kerana industri rel ini memakan kos yang tinggi, tetapi kita perlu ada return of investment (ROI). Bagaimana Malaysia boleh mencuri ataupun mengambil peluang ini? Kalau dalam bidang aerospace, kita sudah agak matang juga. Kita ada industri hiliran yang besar di negara kita seperti CTRM, Airbus, Boeing, ada meminta syarikat-syarikat tempatan mengeluarkan produk-produk ataupun bahan-bahan ganti mereka untuk dibawa ke kilang-kilang besar mereka. Bagaimana industri rel juga boleh menjadikan Malaysia sebagai satu hub utama bagi Asia Tenggara. Kalau kita boleh menjadi pengeksport dari aspek peralatan, alat ganti, teknologi, modal insan dan sebagainya. Dr. Fahmi. So far, perkara yang penting sekali adalah seperti mana yang Tuan berkata tadi, sebenarnya kita mampu untuk menjadi salah satu daripada industri yang boleh kita mengeksport tenaga pakar kita di luar. Dan sekarang ni pun kita lihat memang ada juga beberapa orang pakar daripada negara kita telah pun dieksport, contohnya pembinaan kereta api di Jakarta, begitu juga di Arab Saudi. Pada masa yang sama juga, apa yang penting sekarang ini, aspek pelaburan itu sebenarnya memerlukan komitmen daripada keseluruhan pihak agar apa yang kita inginkan pada masa hadapan itu dapat dicapai. Itu pandangan saya lah. Dan akhir sekali, Dr. Fahmi, apa juga projek dan juga projek yang akan dilakukan ataupun dibina oleh pihak kerajaan pada masa akan datang dalam industri rail? Apa yang dimahukan oleh Dr. Fahmi dari sudut governance, tata kelola dan juga dari sudut integriti pembinaan projek ini? Kerana HSR juga tidak terlepas daripada persoalan dari sudut kos, dari sudut jajaran, dari sudut pembinaan dan juga pemindahan teknologi dikatakan tidak berpihak kepada Malaysia, lebih berpihak kepada Singapura. Jadi apa yang kita perlu pelajari dengan penambatan HSR ini? Pengajaran utamanya adalah sebenarnya ia melibatkan daripada dasar dan polisi kerajaan itu sendiri. Apabila pihak kerajaan ingin memutuskan sesuatu perkara itu, ia perlulah melihat kepada kesan dan impak pada masa hadapan. Kerana suatu projek itu tidak memakan masa 1 ataupun 2 tahun. Ia akan memakan masa 5 hingga 10 tahun, mungkin sampai 20 tahun. Perkara-perkara ini yang sebelum diputuskan, kita perlu melihat prospek ekonomi kita. Adakah kita mampu ataupun tidak? Sekiranya contohnya berlaku, contohnya pandemik ataupun sebagainya, ia tidak mengganggu proses pembangunan infrastruktur projek mega yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan pada masa hadapan. Kerana kita yakin, sebab kita, negara Malaysia ini bukan hanya baru sekali saja kita mengalami keadaan kegawatan ekonomi. Kita pernah berlaku pada tahun 1998. Tahun-tahun berikutnya 2018 pun sama.
Perkara ini kita telah lalui. Seharusnya kita telah pun bersedia. Sekiranya perkara ini berlaku, apa yang perlu kita lakukan tanpa mengganggu gugat pelan perancangan ataupun dasar yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Itu yang paling penting sekali. Terima kasih Dr. Muhammad Fahmi Abdullah, Fellow Penyelidik Utama Kumpulan Integrasi Oasis dari Universiti Teknologi Tun Hussein On di Johor. Terima kasih sekali lagi Dr. Fahmi. Kita akan terus berinteraksi dalam hal-hal berkaitan dengan industri real dan juga sosio-ekonomi di negeri Johor. Itu sahaja agenda Awani pada malam ini. Kita melihat impak sosio-ekonomi dan juga industri real selepas penamatan HSR antara Singapura dan juga Kuala Lumpur. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.